Ya benar Redwin, perjalanan karier Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sememangnya mendapat sokongan daripada ahli keluarga dan sahabat handai. Syukur doa bapa saudaranya untuk beliau menjadi Perdana Menteri telah dimakbulkan. Datuk Seri Ismail Sabri atau lebih mesra dengan gelaran Pok Suyi di kalangan ahli keluarga dan teman rapat pernah memberitahu bapa saudaranya bahawa dia bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri satu hari nanti. Perkara itu dikongsikan anak saudara Datuk Seri Ismail Sabri iaitu Azhar Muhammad kepada RTM di rumahnya di Kampung Bukit Tingkat Temerloh. Menurut Azhar, peristiwa itu berlaku pada Aidilfitri kira-kira 20 tahun lalu di rumah bapa saudaranya di Kampung Paya Banir Temerloh yang bertanyakan apakah hala tuju beliau dalam politik. Perkara ni ada pernah berlaku di rumah pak saudara dia di Paya Banir. Jadi masa tu pak saudara dia hidup lagi, pernah tanya ke dia, masa tu dia masa pemuda UMNO. Tanya, Sabri, awak ni nak main politik untuk apa? Dia kata, cita-cita saya nak jadi Perdana Menteri. Dia kata, saya doakan awak jadi Perdana Menteri. Pak saudara dia cakap. Sementara itu, Wan Harmizi Wan Kadir yang merupakan penduduk Kampung Bukit Tingkat berkata, Datuk Seri Ismail Sabri dianggap sebagai seorang pejuang bangsa, sentiasa membela nasib rakyat. Sebagai saya, walaupun saya ni lebih bawah daripada dia lah, dia lebih itu tua daripada saya kan. Tapi perasaan saya tu memang berbanggalah sebagai orang kampung, dan kita pun melihat perjalanan politik dia daripada pemuda terus ke bahagian apa, dan kita sebagai penduduk ni keseluruhannya berbangga dan terasa cukup terharu. Wan Harmizi berharap pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ke-9 dapat menerajui negara dengan baik dan segera menangani pandemik COVID-19. Pulau Tioman kini hanya menunggu lampu hijau daripada Majlis Keselamatan Negara dan KKM sebelum dibuka untuk pelancong. Adun Tioman, Datuk Seri Muhammad Johari Husin berkata persiapan rapi telah pun dilakukan termasuk memastikan lebih 85% penduduk berusia 18 tahun ke atas di Pulau Peranginan itu telah melengkapkan 2 dos vaksin. Beliau yang juga Exco Pahang amat berharap aktiviti pelancongan di pulau itu akan dibuka akhir bulan ini kerana bimbang musim tengkujuh yang bakal tiba. Sekarang ni memang banyak orang mula dah telefon, mula nak mohon booking, pihak-pihak industri dan juga pemilik-pemilik sele resort di Tioman mula dah bertelefon dengan pegawai daerah rompeh, dengan saya sendiri, dengan pihak tourism untuk menerima booking. Tapi kami kata tunggu dulu sedikit masa saja untuk kita dapat keputusan daripada pihak kerajaan negeri dan pusat, insya-Allah. Perkara ini akan dipertimbangkan secepat dan sehabis baik, insya-Allah, masa dekat. Beliau menyampaikan bantuan prihatin Pahang COVID-19 fasa ketiga kepada 107 pengusaha bot pelancong dan pemandu pelancong di daerah Rompin. Okeylah, macam kita nak cari makan tu susahlah, nak tak ada kerja apa pendapat lain. Cuma harapkan sikit-sikit bantuan daripada orang lah kan. Pakai duit simpanan, duit KWSP, keluarkan dari duit Aisina. Sekarang ni keluar air Citra kan. Sekarang pun pakai duit air Citra. Air KWSP lah pakai. Tak boleh rentar daerah je bagi kita orang dah kena tutup lah semua dah tak sama macam dulu. Jadi kita orang punya pendapatan tu memang terjejas dah. Kita orang memang ada yang mengharapkan bantuan daripada agensi-agensi tertentu lah. Macam setakat ni lah untuk kita orang ni, bahagian bot mancing ni memang hanya daripada Motek dengan tourism ni lah. Meskipun negara masih lagi berhadapan pandemik, namun bukan penghalang buat lebih 1,700 penduduk Felda Jengka 24 Cerantut menyambutnya penuh patriotisme sempena Bulan Kebangsaan tahun ini. Kebiasaannya mereka bergotong royong menghias jalur gemilang. Namun berbeza kali ini, mereka menghias persekitaran kediaman masing-masing membabitkan generasi belia.
Cat dan bendera dibeli menggunakan wang saku sendiri semata-mata ingin menzahirkan semangat cintakan negara. Walaupun sekarang ni dalam keadaan COVID, kita tak boleh keluar mana-mana pun, tapi semangat cintakan negara tu tetap ada. Jadi kami peringkat blok di Jengka 24 ni masih bersemangat untuk mengibarkan bendera ni di bulan kemerdekaan. Selalunya tak macam tahun-tahun lepas, kita akan mengadakan gotong royong. Jadi disebabkan sekarang COVID, jadi kita menggalakkan ahli-ahli dan anak-anak generasi hanya bekerja ataupun menaikkan bendera di rumah masing-masing untuk menghindarkan COVID ni daripada terus merebak. Jadi kita minta supaya anak-anak kita ni menjaga SOP lah. Felda Jengka 24 pernah dinobatkan Johan kategori Kampung Patriotik sempena sambutan Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia peringkat Felda Wilayah Jengka 3 tahun berturut-turut. Tahun ini mengambil pendekatan norma baharu, sambutan Bulan Kemerdekaan dianjurkan secara sederhana, manakala pertandingan akan dilakukan di peringkat rancangan termasuk pengumuman pemenang menerusi media sosial. Bagi tahun ni kita tetap mengadakan pertandingan walaupun sekadar di peringkat perancangan, tetapi rasa saya memandai juga menghargai semangat yang sentiasa berterusan dan menyala-nyala bagi mengibarkan jalur gemilang di Felda Jengka 24. Seterusnya kita ikuti data harian vaksinasi di Pahang setakat 24 Ogos. Paparan itu tadi mengakhiri bingkisan dari negeri Tok Gajah. Kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rozi untuk laporan dari negeri Pahang itu tadi.